Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Sihat? Alhamdulillah, Ustazah dapat lagi bersama dengan anak-anak semua dalam meneruskan video sambungan untuk tajuk Fitrah Kejadian Insan. Baik anak-anak, sebelum ini kita dah belajar topik 2.1.1 iaitu maksud insan dan 2.1.2 proses kejadian insan. Hari ini Ustazah akan sambung dengan beberapa topik lagi, tapi Ustazah terlebih dahulu memohon maaf kepada anak-anak semua kerana tidak dapat menyiapkan slide kerana hari ini seharian tak ada elektrik jadi Ustazah tak dapat guna laptop. Kebetulan bila dah tak ada elektrik, kelas bersama dengan pelajar tingkatan 5 pun tak dapat dibuat secara Google Meet. Ni petang ni baru ada. Alhamdulillah baru selesai kelas dengan tingkatan 5 dan Ustazah terus sambung untuk video lah untuk kegunaan anak-anak semua untuk murid tingkatan 4. Walau apa pun mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semua walaupun dalam keadaan serba kekurangan. Baik anak-anak, untuk topik pada hari ini 2.1.3 iaitu peringkat alam yang akan dilalui oleh manusia. Sebenarnya kita dah pun melalui dua alam anak-anak. Kita dah pun melalui dua alam, iaitu alam apa? Alam roh dan juga alam rahim. Jadi semuanya kita dah tinggalkan alam roh masa jasad kita belum terjadi. Alam roh masa jasad kita tak ada lagi. Apa yang ada hanya roh ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat sinilah sebenarnya kita dah berjanji, kita berikrar, kita mengakui bahawa hanya Allah sahaja Tuhan kita. Itu memang disebut dalam Al-Quran. So alam roh, alam yang memang dirahsiakan oleh Allah, dan roh bermaksud nyawa yang menyebabkan jasad hidup dan juga bergerak. Jadi kalau tak ada roh, jasad pun tak ada maknanya. Oleh kerana ada roh diletakkan di dalam jasad, maka jasad itu boleh hidup dan juga bergerak. Baik, selepas peringkat alam roh, kita melalui pula alam rahim juga. Kita dah laluinya, kita dah pun tinggalkan alam rahim. Jadi alam rahim ini ialah kita berada di dalam kandungan ibu, kan? Kita berada dalam kandungan ibu dan pada masa itu ditiupkan, pada kandungan ibu itu ditiupkan roh kita. Kalau kita belajar sebelum ini pada usia 4 bulan, kan? Ditiupkan roh ke dalam rahim ibu, ditetapkan ajal, rezeki dan juga amalan kita. Jadi dekat alam roh ini, alam rahim ini, alam rahim dalam kandungan ibu kita ini, kita berada dalam keadaan yang kata relax lah. Kita dalam keadaan yang begitu tenang, istirahat, tidak ada perjuangan apa-apa, tidak ada cabaran apa-apa di rahim, di alam rahim ini. Okey. Jadi kemudian apabila kita keluar daripada alam rahim, kita akhirnya berpindah ke alam dunia, iaitu alam nyata sekarang ini, alam musyahadah lah, sebab kita jelas nampak, kan, apa yang kita diami saat ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta alam ini memang ada tujuannya, iaitu tujuannya adalah untuk manusia beribadah kepada Allah dan menjadi khalifahnya. Jadi itu sebenarnya tugas kita di alam dunia ini. Di samping itu, di alam dunia ini kita bukannya relax sahaja, kita sentiasa diuji dengan pelbagai ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu peringkat alam dunia ini, dan alam dunia ini hanya sementara sahaja untuk manusia. Kita akan berpindah ke alam seterusnya, iaitu alam barzah, iaitu alam kubur. So alam barzah atau alam kubur ini alam yang memisahkan di antara alam dunia dengan alam akhirat. So barzah tempat menunggu kita lah sementara kita menunggu hari kiamat. Lepas kita berlaku kematian tu, tempat kata pos menunggunya di alam barzah, kan. Kemudian berlaku dekat alam barzah ini soalan Munkar dan Nakir, malaikat bersoal jawab dengan kita, dan kita juga akan merasai nikmat ataupun mungkin juga akan merasai siksaan kubur. Jadi itu alam yang keempat yang akan dilalui oleh kita. Kemudian kita juga turut berpindah
ke alam terakhir kita, itu alam akhirat, alam yang kekal abadi. Alam akhirat ni adalah alam yang kekal dan abadi selepas berlakunya kiamat. Bila terjadinya kiamat, kita berpindah alam, iaitu alam akhirat. Dan Allah sudah pun memberikan balasan kepada para hamba-Nya atas apa sahaja amalan yang kita lakukan di dunia. Di peringkat ini kita lalui, kita akan menerima buku amalan, sama ada dari sebelah kanan ataupun dari sebelah kiri, ataupun mungkin Allah bagi laluan terus ke syurga. Itu dinyatakan dalam surah Al-Waqi'ah. Kan kita juga akan lalui timbangan Al-Mizan, ada titian sirat, kemudian syurga ataupun neraka. Sebenarnya ini semua menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala, keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan apabila Dia tidak terus tentukan ke mana kita, syurga atau neraka, tapi diadili lagi kita, diberikan petunjuk awal dengan memberikan buku amalan, sama ada sebelah kanan, sebelah kiri. Lepas tu ditimbang lagi amalan kita kena lalui titian sirat. Dekat titian sirat tu juga adalah antara sebab juga Allah menghapuskan dosa kita. Masih lagi ada proses untuk menghapuskan dosa-dosa kita, bagi memudahkan kita, sama ada untuk Allah memberi ruang untuk kita, sama ada ke syurga ataupun ke, kalau kita gagal, kita akan ke neraka. Begitu alam akhir yang akan kita lalui. Bila kita berada di syurga, insya-Allah kita akan berada kekal dengan penuh kenikmatan, iaitu syurga itu berada di alam akhirat. Begitu juga neraka. Jadi itu adalah 5 alam yang akan dilalui oleh kita. Semua manusia akan melaluinya. Insya-Allah, mudah-mudahan kita berada dalam kalangan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh anak-anak? Itu adalah alam yang dilalui oleh kita. Okay, seterusnya kita tengok informasi dekat sini. Saya tak nak abaikan apa yang dimaksudkan alam musyahadah, alam nyata yang dapat ditanggapi oleh panca indera. Maksudnya ditanggapi ni, panca indera kita boleh merasainya, sama ada mata kita, telinga kita, hidung kita, lidah kita ataupun sentuhan kita, kulit kita. Dan akal manusia juga merasai kewujudannya seperti manusia, haiwan dan tumbuhan. Okay, kemudian alam ghaib, alam yang tidak dapat ditanggapi oleh panca indera. Kewujudannya hanya diketahui dan kita yakin, walaupun tak nampak, tapi kita yakin itu melalui penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti cerita tentang alam barzah, kita tak tahu macam mana alam barzah. Kubur kita pernah tengok, tapi macam mana suasana di alam barzah yang dikatakan mungkin ada nikmat, diterangkan kubur, digelapkan kubur, diseksa oleh kata seksaan kubur tadi, dihimpit kuburnya, kita tak tahu. Sebab itu adalah di alam ghaib. Itu juga dengan alam mahsyar, syurga dan juga neraka, hanya diceritakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Baik anak-anak, itu informasi tentang apa sebenarnya alam musyahadah dan alam ghaib. Nanti dekat buku teks anak-anak boleh scan QR code ini untuk hikmah beriman dengan perkara ghaib, untuk pengetahuan anak-anak semua. Baik anak-anak, seterusnya kita melihat tajuk 2.1.4, iaitu keistimewaan insan. Apa istimewanya insan? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Apa maksudnya? Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, dan kami telah memberi mereka menggunakan pelbagai kenderaan di daratan dan lautan, serta kami telah memberikan rezeki kepada mereka daripada apa-apa yang baik, serta kami telah utamakan mereka dengan selebih-lebihnya ke atas banyak makhluk yang telah kami ciptakan. Ini pengakuan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah melebihkan manusia berbanding makhluk ciptaannya yang lain. Baik, itu dalil tentang keistimewaan insan dari surah Al-Isra ayat 70.
Baik, seterusnya kita melihat satu persatu apa dia keistimewaan insan. Pertama, pastinya manusia istimewa kerana dikurniakan akal fikiran yang membolehkan manusia berfikir buruk dan yang baik. Yang mana yang patut diikut dan yang mana dia patut tinggalkan. Yang kedua, Al-Quran, insan itu diberikan kitab sebagai panduan. Maksudnya dia tidak biarkan kita dengan akal semata-mata, tapi diberikan lagi kitab wahyunya sebagai panduan untuk kita ikut supaya kita selamat dunia dan kita selamat di akhirat. Yang ketiga, diberi tanggungjawab sebagai khalifah. Allah tidak memilih makhluknya yang lain, tapi Allah memilih manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk memakmurkan bumi. Jadi begitu istimewanya kita, kerana kita adalah insan yang terpilih. Yang keempat, dianugerahkan Rasul sebagai pembimbing. Maksudnya, baiknya, maha baiknya Allah, diberinya akal kepada kita, diberinya kitab, diberinya Rasul kepada kita sebagai pembimbing, dan ditugaskan kita dengan kesesuaian ini kerana kita ada akal, kita ada kitab sebagai panduan, kita ada Rasul, maka diberi tanggungjawab yang besar, itu sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak-anak ada 4 keistimewaan insan. Baik, seterusnya anak-anak, kita lihat tajuk 2.1.5. Apa pentingnya memelihara fitrah kejadian insan? Kita dapat tahu apa yang dimaksudkan dengan fitrah. Fitrah ini adalah sifat semula jadi manusia, ya, sifat semula jadi manusia yang tidak perlu dipelajari tapi memang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, ya. Itu secara sunnatullahnya begitu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum itu kita sama-sama baca dulu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله صدق الله العظيم. Artinya, dan sesungguhnya jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menurunkan hujan dari langit? Lalu ia hidupkan tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Jadi ayat ini dari surah Al-Ankabut ayat 63 yang menunjukkan bahawa sebenarnya orang musyrik pun mengakui hakikat Allah lah yang menurunkan hujan, menjadikan hujan dan menghidupkan tumbuh-tumbuhan sesudah matinya. Jadi ini adalah bukti fitrah kejadian insan. Fitrah kejadian insan ni maknanya contohlah manusia nak kepada agama, ya. Kalau lelaki dia nak kepada perempuan, perempuan berkehendak kepada lelaki, ya. Manusia juga sukakan kepada harta. Itu adalah contoh fitrah kejadian insan dan memang Allah ciptakan macam tu. Jadi apa kepentingan kita memelihara fitrah kejadian insan tu? Kita tak nak kita melanggar fitrah. Contohnya kalau lelaki dijadikan lelaki tapi nak jadi perempuan, ya? Kalau perempuan nak jadi lelaki, ya? Ataupun kita tak nak harta, contohnya kita tak berkehendak, kita melawan fitrah, kita hanya nak beribadat semata-mata, tidak memikirkan tentang harta langsung, contoh melanggar fitrah. Ataupun tak nak kahwin terus, ya? Sebab kita nak fokus kepada amal ibadat, ataupun tidak menerima alam ini ada pencipta. Jadi itu sudah melanggar fitrah kejadian insan anak-anak. Jadi apa pentingnya kita memelihara fitrah kejadian insan ini? Pastinya apabila kita memelihara fitrah kejadian insan ini, kita akan mendapat keredaan, kita akan dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi kita nak selain daripada redha dan petunjuk Allah? Bila kita dah dapat redha dan petunjuk Allah, kita dah dapat segala-galanya anak-anak, ya. Itu kepentingannya. Yang kedua, bila kita memelihara fitrah kejadian insan, dia akan dapat mengukuhkan keimanan dan menyemai ketakwaan. So, keimanan kita semakin kukuh
Penting anak-anak, bila keimanan kita kukuh, kita akan rasa seronok untuk melakukan kebaikan. Kita dapat menyemai ketakwaan. Ketakwaan ini seperti dinding yang dapat menyekat kita daripada melakukan keburukan, kejahatan. Jadi ketakwaan kalau dari konteks kita cuba untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Yang ketiga, kita mudah menerima kebenaran dan kita akan menolak kebatilan. Yang jelas-jelas salah kita boleh tolak. Sebab kita ni termasuk dalam kalangan orang yang menjaga dan memelihara fitrah kejadian insan tadi. Ingat balik fitrah kejadian insan adalah apa yang Allah campakkan pada diri kita, Allah hadirkan dalam kita. Kita tak belajar pun dah memang ada dalam diri kita. Kita nak kepada pasangan, kita nak kepada harta, kita nak yang sedap-sedap, kita nak kepada yang nikmat, kita nak kepada Tuhan, kita nak kepada pencipta, kita nak orang lindung kita. Itu fitrah kejadian insan. Yang keempat, bila kita pelihara perkara tersebut, fitrah kita itu berdasarkan apa tuntutan yang Allah nak, kita dapat membentuk kehidupan yang aman dan harmoni. So bila kita buat sesuatu yang melanggar perintah Allah, melanggar fitrah kita, maka kita sebenarnya tidak akan merasai, tidak akan dapat rasa kepuasan yang sebenar, ketenangan yang sebenar. So kalau nak keamanan dan keharmonian yang sebenar, kita kena memelihara fitrah kejadian insan berdasarkan tuntutan yang Allah kehendaki. Dan yang kelima, pastinya dapat memakmurkan bumi. Sebagaimana Ustazah terangkan tadi, tugas kita ialah sebagai hamba dan sebagai khalifah. So bila kita laksanakan mengikut fitrah kejadian kita, kita laksanakan kebaikan. Contohnya manusia ni dia suka kepada kebaikan, dia nak kepada yang baik-baik, yang indah, yang sedap, Ustazah bagi tahu kan. Sebab tu kadang-kadang orang bukan Islam pun dia boleh buat baik, dia ada rasa belas ihsan. So itu naluri dan fitrah yang Allah letak kepada setiap manusia. So bila kita pandukan lagi fitrah kita itu dengan wahyu, dengan syariat, maka insya-Allah dapat memakmurkan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Okay? Tidak ada kezaliman yang akan berlaku. Baik, seterusnya tajuk terakhir kita ialah, untuk subtopik terakhir kita ialah 2.1.6, tindakan untuk memelihara fitrah kejadian insan. Apa yang kita kena buat untuk memastikan fitrah kejadian insan itu terpelihara? Antaranya, anak-anak boleh baca dialog dekat buku teks ini. Kita akan menjaga sikap dan tingkah laku kita. Kita kena jaga akhlak kita supaya kita berada dalam keadaan yang akhlak mulia, menjaga kesucian diri, maruah diri kita tidak tercemar. Itu tujuan dia. Yang kedua, kita akan cuba berusaha untuk jadikan keluarga kita keluarga yang dibina atas dasar ketakwaan, atas dasar kasih sayang, supaya hidup kita tenteram. Daripada awal lagi, daripada kecil lagi dididik dengan penerapan akidah yang begitu kuat, ditekankan, dikenalkan dengan Allah, dikenalkan dengan malaikat, dikenalkan dengan syurga, neraka, dosa dan pahala. Itu kita akan usaha jadikan supaya tindakan itu tadi dapat memelihara fitrah kejadian insan kita. Contohnya fitrah kita nak kepada agama, kita tak mudah terpengaruh dengan anasi yang mengatakan alam ini terjadi dengan sendirinya, contohnya. Ataupun kita juga boleh juga membantu dan membimbing rakan-rakan supaya mereka sentiasa positif melakukan kebaikan. Bukannya kita kutuk orang yang berbuat baik. Seperti kita nampak kawan kita buat baik, kita dah perli-perli dia, sehingga kan dia rasa macam down, nak buat baik, tak nak buat baik lah. Nanti bila buat baik, orang kata kita pun buat baik, kita tunjuk baik, sehingga orang rasa tak bersemangat untuk buat baik. Sepatutnya bila kita memelihara fitrah kejadian insan ini, tindakan kita ialah kita kena menyokong perkara-perkara baik yang dilakukan oleh sahabat kita, kena memberi respon yang positif kepada sahabat-sahabat yang melakukan kebaikan. Dan seterusnya, contohnya lagi ialah kita melaksanakan amanah dan penuh tanggungjawab. Kita berlaku adil dan kita menjauhi kezaliman. Contohnya kalau kelas PDPR sekarang ini, dalam tempoh PDPR ni kita kena amanah. Kita join juga kelas walaupun dalam keadaan yang mengata banyak halangan-halangan, tapi kita berusaha untuk join. Kita hormat dengan guru-guru yang melaksanakan kelas walaupun begitu mencabar. Seandainya ada kekangan, kita memohon kemaafan dengan penuh beradab kepada guru. Jadi begitu anak-anak, supaya tindakan kita tadi itu dapat memelihara
fitrah kejadian insan. Ingat balik, fitrah kejadian insan antaranya ialah perkara-perkara yang diberi, dikurniakan oleh Allah tanpa perlu kita pelajari pun, memang semua jadi ada pada diri kita, tetapi kita tak nak perkara itu hilang daripada diri kita kerana hawa nafsu, kerana orang kata kepentingan diri, kerana orang kata terikut dengan lebih keseronokan dunia. Jadi benda tu hilang dengan sendirinya. Contohnya ada yang terikut dengan sekarang dah dinormalisasikan, seolah-olah dinormalisasikan perkara kata tak kisah pun pasal orang yang homoseksual, lesbian, transgender. Kita dah nak ke arah tak apalah, benda tu dah macam ramai sangat orang macam buat macam tu kan. Sedangkan perkara itu adalah benda yang tidak dibenarkan oleh agama. Tak apalah kita tengok orang berdua-duaan, bermesra-mesra walaupun tidak ada ikatan yang sah. Kita anggap benda tu perkara biasa sehingga kita pun dah tak kisah dah perkara tu kan. Jadi perkara tu kita tak nak. Kita nak kena jaga benda tu sebab memelihara fitrah kejadian insan ini adalah perkara yang sangat penting agar perlu disalurkan mengikut perintah dan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita tak nak menormalisasikan perkara-perkara yang sebenarnya salah dari sudut agama kita. Okay? Jadi itulah untuk tajuk pelajaran yang ke-6 ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan kita boleh laksanakan latihan di buku teks dan insyaAllah Ustazah akan sertakan latihan selepas ini secara Google Form. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semua. Jumpa lagi anak-anak. Maaf di atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.